ekonomi kita digerakkan oleh minyak. Dan minyak tu digerakkan oleh kapal. Jadi, kapal yang bawa minyak ni adalah VLCC, okay? Very Large Crude Carrier. Kita boleh sumbat 4 padang bola kat atas kapal tu. Lepas tu, dia boleh memuatkan 2 juta barrel minyak mentah. Dan disebabkan dia besar tu lah, speed kapal ni sangat slow. Okay, tapi sebelum kita pergi ke speed kapal ni, saya nak share satu fakta menarik lah, okay? 2 juta barrel of oil ni sama dengan pengeluaran minyak Arab Saudi selama 5 jam penuh. Nak cakap betapa banyaknya minyak dekat Gulf country tu, 5 jam penuh je dia boleh supply like the whole country punya half day. Jadi berbalik kepada speed kapal tersebut, okay, average VLCC punya speed ni dalam 10 ke 15 knot je. Okay, ni kalau translate ke kilometer per hour kan, dia dalam 18 ke 27 kilometer per hour. Basikal korang pun lagi laju daripada kapal ni lah, Mat. Jadi, korang bayangkan lah kalau korang kayuh basikal kan daripada Kedah ke Johor. Agak-agak berapa hari korang guna untuk lengkapkan the whole cycle. Korang bayangkan berapa lamanya perjalanan tu. Ni kita cakap in the scale of the whole world. Okay, daripada Selat Hormuz nak ke US, daripada Selat Hormuz nak ke hujung dunia sana, it takes berbulan-bulan. Selat Hormuz tu antara selat yang paling busy dekat dunia. Dan dia contribute 20% daripada pengeluaran minyak dunia. Okay, jadi kau bayangkan 1/5 minyak datang dari situ. Jadi bila berlakunya serangan haram US terhadap Iran tu, okay, daripada the busiest one jadi the empty one. Cuma ada beberapa ship je yang boleh lalu dekat situ. Jadi guys, untuk gambaran, perang tu kan terjadi pada hujung Februari kan. Okay, jadi kita ambil lajak sikit lah dalam Disember macam tu kan. So dalam 3 bulan sebelum, okay, katakan minyak yang berlepas dari Selat Hormuz pada bulan Disember tu, okay, so within Januari macam tu, baru dia dah nak sampai dekat Asia, dekat belah-belah Europe sikit kan. Lepas tu pada bulan Februari, baru kot kemungkinan boleh mencecah US apa semua tu, yang kontinen yang jauh sikit. Lepas tu pada bulan Mac, barulah dia betul-betul boleh pergi ke seluruh dunia kan. Katakan daripada Selat Hormuz tu, dia dah boleh pergi ke Australia, dekat New Zealand semua tu. Okay, sebab itulah guys, bulan 4 ni kita tak rasa apa lagi tau. Sebab apa? Sebab minyak yang keluar sebelum perang tu masih lagi dalam perjalanan. Sebab tu the whole dunia tak merasa lagi impak sekatan minyak kat Selat Hormuz tu. Okay? Sebab ada lagi beberapa buah negara yang kapal diorang tu belum sampai lagi. So diorang masih survive lagi lah sebab minyak tu on the way pergi. Tapi kita kena tahu, research cakap dunia akan chaos bila negara besar ni tak cukup minyak. Which negara China dengan US lah. Okay, sebab sekarang ni tak rasa apa lagi sebab diorang masih lagi dapat minyak. Okay, sebab kapal diorang yang last keluar sebelum perang tu masih lagi on the way. Dan kenapa dekat Asia Tenggara kita ni sudah terjejas? Sebab distance daripada Selat Hormuz ke kita agak dekat. So kapal terakhir kita telah pun sampai ke negara kita. Okay? Sebab tu lah Thailand kita tengok macam mana kan, Vietnam kita tengok macam mana kan, Filipina kita tengok macam mana kan. Semua dah chaos lah sebab tak ada minyak. Lepas tu kita pula, kerajaan kita well manage lah minyak ni, so kita boleh survive lagi. Kalau tak, kita kat Asia Tenggara semua terkena tau, semua terkesan dengan benda ni. Sebab itulah kenyataan PMX cakap, kita tak nampak lagi orang beratur dekat stesen minyak tu. Itu bukan bermakna negara kita tak terjejas. Kita belum beratur lagi kat stesen minyak, belum ada masalah. Tak betul. Sebenarnya negara kita telah pun terjejas dan PMX sudah cakap yang kita kena bersedia untuk menghadapi bulan Mei ke atas ni. Jadi kalau kita tengok peta yang JP Morgan ni telah rilis, untuk United States, most delivery stop on 15 April. Untuk Europe pula, most delivery stop pada April 10. Dekat Afrika pula, most delivery stop pada March 20 hingga April 1. Lepas tu dekat Asia pula, most delivery stop April 1 juga. Lepas tu dekat Australia dan New Zealand, most delivery stop April 20. Ini nak menggambarkan yang kapal masih lagi on the way ke sana. Okay? Dan bila kapal sampai di sana, diorang masih lagi boleh survive beberapa hari. Disebabkan itulah kita tak rasa lagi impak tu. Tapi macam saya cakap tadi, most delivery stop. Okay, dah stop itu kapal last. Lepas ni dah tak ada minyak dah. Time tu lah chaos akan berlaku guys. Dan kita kena bersiap siaga untuk menghadapi ekonomi ni. Dan persatuan antarabangsa kita pun ada tau, kita punya reserve oil ni. Benda ni, okay, bila jadi chaos sikit-sikit, dia akan release lah kan. Tetapi yang kali ni adalah yang paling besar dia orang release. Okay, tapi saya stay lah nak cakap punca ni memang,
hanat punya Donald Trump ni. Dia sekarang ni dia duk kata apa, kena apa, reopen balik Selat Hormuz kan. Sebelum kau pergi serang Iran tu, Selat Hormuz tak tutup pun. Ni kau dah serang. Lepas tu, benda tu berlaku sebab dia. Lepas tu acah-acah nak reopen balik. Aku tak tahu lah. Tolonglah satu dunia nanti kan, bila dah pulih balik, boleh tak saman si Trump ni? Geram tu. Okay guys, lagi satu, katakanlah guys, perang ni orang kata pulih hujung tahun ni lah, which kita pun tak tahu kan, sebab nak ceasefire, elok-elok Iran bincang, dia orang pergi serang. Lepas tu, tak pernah berlaku lah benda-benda ni kan, ceasefire untuk nak stopkan tu kan. Tapi let's say lah kata hujung tahun ni, orang kata apa, pulih sikit perang dekat sana kan. Kau boleh bayang tak, pemulihan yang nak berlaku dekat Gulf country tu mengambil masa berapa tahun? Ada saintis kata beberapa tahun lah, sebab tempat-tempat yang keluar minyak tu, ada beberapa tempat telah dimusnahkan lah. Jadi it takes time lah untuk dia pulih. Okay, let's say lah kita ambil setahun untuk Gulf country tu pulih. Okay, lepas tu tak ke 2027 baru kita settle. Lepas tu belum lagi guys. Macam saya cakap tadi, speed kapal ni hanya berkelajuan macam kita kayuh basikal. Okay, jadi cuba bayangkan, kita nak hantar kapal kita pergi sana dah makan bulan lagi. Nak patah balik makan bulan lagi. Saya tak tahu guys, krisis ni sampai bila. Jadi guys, serangan haram US terhadap Iran ni telah membuka satu lembaran baru yang mana diorang cakap ekonomi kita terlalu bergantung kepada satu transportation yang speed dia sangatlah slow macam siput. Dan kita boleh belajar adalah speed kapal sekarang ni menjadi musuh utama kepada ekonomi dunia. Okay, jadi mana tahu kan nanti bila dunia dah pulih nanti adalah improvement dekat kapal ni yang boleh laju sikit kan. Tapi itulah, sebab sekarang ni zaman moden, okay? Benda semua dah calculated kan. Okay, kenapa kapal tu bergerak dalam 10 ke 15 knot tu adalah that is the most fuel efficient untuk nak sumbat 2 juta barrel of crude oil tu. Kan, betul kan? Mungkin kalau dia increase lagi speed, lagi tak efficient. Mungkin speed tu dengan dia nak sumbat yang banyak-banyak tong minyak tu adalah that is the most efficient way untuk menggerakkan minyak ke seluruh dunia kan. Jadi guys, apa pendapat korang? Korang takut tak? Sekarang kita boleh lah enjoy lagi sebab kita tak rasa lagi. Sebab minyak masih bergerak ni. Kita tunggu nanti bila US dan China mula merasai kekurangan minyak ni. Time tu lah dunia akan merasai impak Selat Hormuz disekat tu. Okay guys, see you in the next video. Bye-bye.